Hai semua, Shalom. Mari kita sama-sama memulakan hari kita yang indah ini dengan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tajuk kita pada hari ini, 17 Februari, yang ditulis oleh Pastor Chris Oyakilome adalah Ujilah apa yang kamu dengar. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 1 yang berkata, Sahabat-sahabatku yang aku kasihi, janganlah mempercayai segala sesuatu yang kamu dengar. Pertimbangkanlah dengan teliti dan ujilah apa yang orang katakan kepada kamu. Bukan semua orang yang bercakap tentang Allah berasal dari Allah. Ada banyak nabi penipu berkeliaran di dunia. Saudara-saudari sekalian, ada orang memetik ayat Injil Roma 13 ayat 1 dan menganggap mereka harus melakukan apa sahaja yang diperintahkan kepada mereka, selagi orang yang memberi arahan itu adalah orang yang berkuasa. Mereka akan berkata, dia adalah pemimpin yang terkenal, oleh itu dia tentu bercakap benar. Tetapi bukan begitu caranya. Pertama sekali, mari kita kaji semula ayat Injil itu dengan terperinci. Ia mengatakan, setiap jiwa harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah kecuali dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada itu telah ditetapkan oleh Allah dalam Alkitab Roma 13 ayat 1. Ayat Injil pembukaan kami memberitahu kita untuk menguji setiap roh. Sebab itulah kamu tidak boleh terus menerima atau melakukan apa sahaja yang telah diberitahu oleh seseorang. Ujilah dari mana kuasa itu datang. Ia mungkin berasal dari syaitan. Jadi, kamu harus berhati-hati. Tuhan boleh memilih seorang pemimpin, dan pemimpin itu boleh bertindak melawan Tuhan. Kitab suci dipenuhi dengan contoh-contoh orang yang menentang Tuhan, walaupun mereka telah dipilih oleh Tuhan. Mari kita ambil cerita tentang Raja Saul sebagai kajian pembelajaran. Dalam 1 Samuel 15, Nabi Samuel memberikan satu arahan yang jelas kepada Raja Saul. Dia akan pergi melawan orang Amalek dan memusnahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka tanpa pengecualian. Saul pergi melawan menurut apa yang diperintahkan kepadanya dan memperoleh kemenangan. Dia berjaya menghancurkan semua yang hina dan tidak berharga. Tetapi dia tidak memusnahkan benda yang dia anggap berharga. Dia bukan sahaja tidak membunuh Raja Agag, dia juga tidak membunuh domba-domba dan lembu-lembu yang terbaik dan segala sesuatu yang baik. Apakah respons Tuhan? Dia berkata kepada Nabi Samuel, aku menyesal menjadikan Saul sebagai raja, kerana dia telah berpaling dari mengikuti aku dan dia tidak melaksanakan perintahku. Dalam 1 Samuel 15 ayat 11, kitab terjemahan Amplified Classic. Hal ini menunjukkan bahawa bukan setiap pemimpin menurut kata Tuhan atau mahu melakukan apa yang betul. Tundukkanlah semua perkara kepada cahaya firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 12 mengatakan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Hanya kerana kamu merasa senang hati dengan apa yang diberitahu oleh seseorang yang berkuasa, tidak bermaksud bahawa perkara itu adalah dari Tuhan. Ingatlah sentiasa bahawa firman Tuhan adalah kuasa yang tertinggi, yang mana kita gunakan untuk menilai semua perkara. Amin. Dan juga bagi para pemimpin, ianya penting untuk kamu mendengarkan Tuhan. Ketahuilah apa yang dia inginkan dan lakukan kehendaknya. Jangan bertolak ansur. Ujilah polisi-polisi kamu untuk memastikan semua polisi itu mendatangkan kebaikan bagi Tuhan dan orang. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa,
Aku menilai setiap arahan dengan kebenaran firman. Tidak kira siapa yang memberi arahan itu, aku enggan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahmu, yang memberi kehidupan, cahaya, bimbingan, dan tujuan kepada aku. Langkah-langkahku diatur oleh Engkau melalui firman dan rohmu dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, saudara-saudari sekalian bolehlah merujuk dalam Alkitab Matius 7 ayat 15 hingga 16, 2 Korintus 11 ayat 13 hingga 15. Haleluya, puji Tuhan. Beritakanlah Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga mara, jiran-jiran dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.